سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبيتمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah, sama-sama dapat kita berkumpul pada tengah hari ini, pada pagi ini di Zawiyah Nasiriyah bagi meneruskan bacaan kitab dan kuliah duha kita dengan bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan karangan Syekh Muhammad Said bin Umar Khatib, dan juga kitab Asy-Syamil fi Khulasati Syama'il yang kita daurahkan sepanjang Ramadan ini insya-Allah. Kita masuk pada ayat yang ke-14 bagi surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila bertemu mereka itu akan segala orang mukminin, qalu amanna, kata mereka itu amanna, telah beriman kami. Wa idza qalu ila syayatinihim, dan apabila kembali mereka itu kepada segala syaitan-syaitan kepala mereka itu, qalu, kata mereka itu, inna ma'akum, bahawa kami serta kamu pada agama. Innama nahnu mustahzi'un, hanya kami berbuat olok-olok sekalian dengan menzahir iman. Ini ayat yang ayat ke-14 daripada surah Al-Baqarah. Hadirin semua, ini sifat golongan munafik. Mereka selalu bercanggah dengan apa yang zahir. Di depan golongan mukminin dikatakan bahawa mereka beriman. Kembali bersama dengan ketua-ketua dan pemimpin mereka, mereka kembali mengkufuri Allah dan Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qalu ila syayatinihim, qalu maksudnya khulwah, bersendiri, duduk tak bagi orang tengok, dan tahu kata ini benda yang salah. Atau benda salah biasanya orang dia tak tunjuk depan orang. Dan bila disebut sini wa idza laqul ladzina amanu, bila bertemu dengan orang mukmin depan-depan. Laku maksudnya apa dia? Daripada daripada perkataan laqiu, kemudian berlaku perubahan. Ya tadi dhammah pada ya ditukarkan, diambil letak pada qaf, kemudian ya tadi dihazafkan. Ini berlaku dalam ilmu saraf, maksudnya laqiu, kemudian ditukarkan akhirnya jadi laqu. Wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka bertemu secara terang-terang di jalan raya, di masjid, di tempat awam, dekat depan orang ramai, maka mereka akan kata kami beriman kepada kamu. Maknanya apa dia? Orang beriman dalam ayat ni tak sembunyi, jelas mereka tunjuk kata mereka beriman. Kemudian wa idza qalu ila syayatinihim, tapi bila mana mereka bersendiri, khulwah dengan syaitan-syaitan mereka, maka mereka kata inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tengok perangai penakut, perangai orang-orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila duduk dengan pemimpin mereka, syaitan-syaitan mereka disebutkan oleh Allah dengan syaitan, kerana perangai macam syaitan. Nanti kita akan tengok kenapa disebut syaitan kepada mereka. Maka mereka mula mengaku bahawa sebenarnya kami bukan dengan mereka, kami dengan kamu. Kami beriman dengan agama kamu, bukan dengan agamanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan golongan mukminin. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah, sifat golongan mukminin sifat yang jelas. Mereka tidak sembunyi-sembunyi. Mereka tidak akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melakukan perkara tadi dalam keadaan yang diam-diam. Faham?
Dan diceritakan bahawa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab tu orang dosa ni, benda dosa, benda masalah, biasanya dia tak akan boleh buat depan orang. Lepas tu bila disebut dalam hadis, apa maksud az-zamb? Mahaka fi sadri. Nah, yang mana kita rasa gemetar. Dan kemudian kita bimbang kalau orang tengok dosa kita. Lepas tu idza qalau ila syayatini. Dia tahu ada masalah dalam hati mereka, kerana tu mereka bersendirian dengan syaitan mereka. Dan kalau tengok dengan sikapnya golongan mukminin, sikapnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda akan berterus terang kalau kata disalah sangka oleh sebahagian orang. Contoh yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Safiyah kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Fa ataituhu azuruhu laila. Maka aku datang bertemu dengan Nabi pada waktu malam. Fa haddastuhu. Dan aku bersembang dengan Rasulullah. Summa qumtu li anqaliba. Kemudian aku pun bangun setelah selesai bersembang dengan Nabi, suami aku Rasulullah. Maka aku pun bersembang-sembang, aku pun nak baliklah. Jadi dia mai jumpa dengan Nabi di masjid. Bila aku berpaling nak balik, faqama ma'i liyaqlibani. Maka Nabi pun bangun sekali untuk menghantar aku ke pintu masjid. Ini nampak Nabi SAW memuliakan isterinya. Ya, memuliakan isteri baginda Nabi SAW. Berapa ramai orang yang kalau isteri dia main sembang-sembang dia ataupun main jumpa dengan dia ke, bila rumah lalu tak apalah. Kotlah dia ada urusan di tempat kerja ke, isteri dia main jumpa dengan dia di tempat kerja dia. Kemudian bila isteri dia bangun nak keluar daripada bilik tadi, dia bangun sekali buka pintu bagi isteri keluar. Siapa yang buat macam tu agak-agak? Kami mana ada pejabat saya, kerja kat mana? Taklah kalau kata berlaku macam tu, agak kita nak bangun tak? Nak menghormati dan juga memuliakan isteri kita macam tu. Ini yang berlaku. Nabi bangun. Famarra rajulani minal ansari radhiyallahu anhuma. Maka tiba-tiba ketika Nabi bangun menghantar aku, Nabi hantar aku ke pintu, datang dua orang lelaki di kalangan Ansar radhiyallahu anhuma. Falamma ra'ayan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a. Bila depa tengok Nabi, depa cepat-cepat jalan. Macam ada benda yang tertentu lah. Macam kami tak mau tengok lah. Ini Nabi dengan seorang perempuan. Lepas tak tahu kata tu Sayyidatina Safiyah. Faqala sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma. Innaha Safiyatu bintu Huyai. Nabi kata tenang. Jangan jalan laju-laju. Ini isteri aku Safiyah binti Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Maka dua-dua orang sahabat tadi kata apa? Subhanallah ya Rasulullah. Ma nadhunnuka bi syarr ya Rasulullah. Atau ma nadhunnuka bi syai'. Ya Rasulullah, kami tidak ada sesuatu pun yang kami sangkakan buruk kepada kamu ya Rasulullah. Tak ada sangka buruk langsung ya Rasulullah. Nabi kata apa? Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran aw qala syai'a. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan ini berjalan dalam darahnya anak Adam ini, dan aku bimbang kata Rasulullah, takut terlemparkan oleh syaitan, melemparkan ke dalam hati kamu dengan sesuatu ataupun dengan perkara buruk. Bila tengok Nabi duduk dengan orang perempuan, tak tanyalah dia perempuan mana ni, hak baru pula ke, anak darah siapa pula ni. Maka mereka pun jalan cepat-cepat. Sahabat tidak bersangka buruk macam tu. Cuma Nabi SAW tidak mau perkara tadi sembunyi-sembunyi. Kena jelas. Cerita di sini nak bagi tahu apa? Muslimin ini jelas. Orang mukmin ini dia jelas. Bagi tahu terus, ini isteriku. Tak perlu kamu nak jalan cepat-cepat. Karena aku bimbang dia, kalaupun kamu tidak buruk sangka, tapi takut syaitan menggoda dan kemudian melemparkan perasaan buruk dalam hati kamu, maka kamu dah buruk sangka dengan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Jadi muslimin tidak ada sembunyi-sembunyi. Tak ada benda yang perkara yang dia sembunyikan. Ini sikapnya. Kita tengok di sini.
Telah saya tulis tafsiran. Wa idza laqul ladzina aman, dan apabila bertemu mereka itu akan segala orang mukminin. Sebab nuzul ayat ini. Bila sebut segala orang mukminin, siapa orang mukminin yang jumpa ni? Sebahagian ulama kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi di kalangan Muhajirin dan Ansar, umum maksudnya. Sebahagian lagi seperti yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sawi rahimahullahu taala dalam syarah atau dalam hasyiah beliau ala Jalalain, kata beliau sebab nuzul ayat ini adalah apabila Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali bertemu dengan Abdullah bin Ubay ibn Salul la'anahullahu ta'ala alaih. Jadi bila mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bertemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bin Salul, Salul nama mak dia. Salul bukan nama tok wan dia. Lagi Abdullah bin Ubay, Ubay nama pak. Bin Salul, Salul nama tok wan. Tak, Salul nama mak dia. Salul ni nama mak kepada Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia disebutkan nama pak dengan nama mak sekali. Nabi kenal begitu tu. Siapa pak dia, siapa mak dia. La'anahullahu ta'ala alaih. Laknat Allah Ta'ala kepadanya. Maka berkata Sayyiduna Abu Bakar kepadanya, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Abdullah bin Ubay, marilah kamu dan para temanmu bersama-sama dengan kami serta ikhlas dalam ikutanmu. Mari bersama-sama dengan mukminin, ikhlas dengan ikutanmu. Lalu Abdullah bin Ubay menjawab, selamat datang kepada As-Siddiq. Kemah dia? Selamat datang kepada As-Siddiq, As-Syaikh. Selamat datang kepada Al-Faruq yang gagah dan kuat dalam agamanya. Kata kat Sayyidina Umar. Selamat datang kepada sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi-Syaikh was-Siddiq. Sebut itu. Marhaban bil Faruq. Marhaban bibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kemah. Puji dulu. Ni perangai. Sayyiduna Ali berkata kepada Abdullah bin Ubay, bertakwalah kamu kepada Allah, ittaqillah, dan janganlah kamu melakukan nifaq, katanya. Jangan kamu melakukan nifaq, jangan kamu menjadi munafik. Abdullah bin Ubay lalu menjawab, aku tidak pernah menyebutkan sedemikian melainkan imanku seperti iman kalian. Mengaku pula, saya tak pernah nifaq, dia kata. Saya tak pernah jadi orang munafik. Dia kepala, saya tak pernah munafik, dia kata. Saya ni, iman saya lebih kurang kamu je. Kami beriman sama macam kamu. Bila mana para sahabat agung tadi berpaling daripada mereka, dia lalu berkata kepada jemaahnya, jika mereka bertanya kepada kalian, maka jawablah seperti yang aku katakan. Nanti lepas ni kalau mereka main lagi, mereka kata lagi macam tu, bagi tahu macam aku beritahu tadi. Saya beriman kepada kamu. Saya beriman kepada Allah dan Rasul. Amanna, tengok, sebut. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi jemaah munafikin pun kata apa? Kamu akan sentiasa dalam kebaikan selagi kamu bersama dengan kami. Dan kalau kamu duduk dengan kami, insya-Allah kamu khair. Kamu baik insya-Allah. Ini orang ini. Qalu amanna. Kata mereka itu, amanna, telah beriman kami. Iaitu maksud daripada telah beriman kami ni, telah kami ikhlas dalam menyatakan keimanan kami. Ini kerana mengaku dengan lidah tentang keimanan mereka adalah menjadi kebiasaan golongan munafik. Jadi maknanya amanna ini adalah bahasa lidah mereka sahaja. Sebut amanna, telah beriman kami. Sebut dengan lidah ya maksudnya. Jadi bukan beriman dengan hati. Bukan beriman dengan jantung mereka dan hati mereka dengan ikhlas kerana Allah, tapi hanya sekadar ucapan di mulut sahaja bagi melepaskan perkara yang sepatutnya mereka lakukan. Wa idza qalau ila syayatinihim, dan apabila kembali mereka itu kepada segala syaitan-syaitan kepala mereka itu. Ya, bila sebut ni dan apabila kembali, kan bila tengok dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan, tuan guru Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib rahimahullahu taala terjemahkan wa idza qalau, iaitu dengan maksud dan apabila kembali. Syekh Muhammad Sa'id Umar Khatib rahimahullahu ta'ala menterjemahkan qala. Qala tu qalau daripada asalnya qala, dengan maksud raja'a, iaitu kembali. Dan apabila kembali. Al-Imamul Baydawi
menyebutkan bahawa boleh juga diletakkan qala dengan makna al-fard, dengan makna bersendiri. Faham? Dan ila dengan maksud ma'a. Maka terjemahannya akan jadi dan wa idza qalau ila syayatinihim, dan apabila telah bersendiri mereka itu bersama dengan syaitan-syaitan mereka itu. Jadi ada dua terjemahan. Jadi Syekh Muhammad Sa'id Umar Khatib memilih pandangan qala dengan makna raja'a. Lepas tu dia terjemah dan apabila kembali mereka itu kepada segala syaitan-syaitan mereka. Dan satu lagi terjemahan boleh juga kita letakkan qala dengan makna al-fard. Maksudnya qulwah, bersendiri. Dan ila dengan makna ma'a. Ini wa idza qalau ma'a syayatinihim. Jadi terjemahan dia jadi apa? Dan apabila telah bersendiri mereka itu bersama dengan syaitan-syaitan mereka itu. Tamam? Kepada segala syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan ni siapa? Dinamakan pemuka-pemuka syaitan, pemuka-pemuka tersebut dengan syaitan kerana setiap daripada mereka mempunyai syaitan yang masing-masing, syaitan masing-masing yang sering memberikan pandangan dan hasutan kepada mereka serta mengajarkan kepada mereka bagaimana melakukan kerosakan. Jadi rupanya dinamakan mereka dengan syaitan. Ada 5 orang pemimpin besar yang menjadi ikutan kepada golongan munafikin. Itu disebutkan, kata di sini 5 orang ni saya akan sebutkan nama mereka. Yang mereka ini bukan hanya sebagai pemimpin, tapi juga sebagai kahanah. Kahanah apa dia? Bomo besar zaman tu. Dan Ghalib, bomo pada zaman tersebut membelah jin dan syaitan. Yang jin dan syaitan inilah yang akan menyampaikan berita-berita ghaib kepada mereka. Sama ada dengan tipuan, dan setelah Nabi lahir, kebanyakan jin menipu. Ketika mana mendengar satu berita ghaib, kadang betul, kadang-kadang tipu. Kadang dibuat teka ya. Dulu sebelum Nabi SAW lahir, para jin akan naik ke langit dunia. Dia akan naik macam mana? Dia akan naik di atas satu sama lain. Jin yang pertama naik atas jin yang kedua, naik. Dia dibuat tangga tinggi sampai ke langit. Kemudian dia akan curi dengar malaikat bersembang apa dekat langit. Kalau ada berita-berita yang ghaib, maka jin-jin tadi curi dengar. Kemudian mereka akan turun bagi tahu dekat siapa? Bagi tahu dekat mereka punya bomo. Jadi sebab tu kadang bomo-bomo zaman dulu, bila dia bagi tahu tadi tepat dan kena dengan berita ghaib tersebut. Kenapa? Kerana jin-jin ni dah dengar daripada malaikat. Tapi selepas Nabi lahir, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan asyihab ataupun panahan petir sebagai halangan kepada jin untuk naik dan juga mendengar berita ghaib tersebut. Jadi tak ada lagi pendengaran daripada mereka, dan akhirnya mereka tipu. Bohong ya lah. Buat-buat macam dengar sebab jin bukan nampak pun. Dan mereka punya Tok Bomo pun bukan nampak pun benda tu. Maka akhirnya jin tadi turun bagi tahu kepada dia punya bomo dia. Teka api lah. Kadang kena, kadang tak kena. Gitu. Dan ni syaitan-syaitan mereka ni sebab apa? Kenapa dipanggil syaitan? Ila syayatinihim, yakni ila kahanatihim, kepada bomo-bomo mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka yang panggil dia macam syaitan, ataupun dia memang ada syaitan. Memang dia belah jin, belah syaitan, untuk memberikan pandangan dan hasutan kepada mereka untuk melakukan perkara-perkara yang kerosakan. Kata qil, sebahagian ulama kata dinamakan mereka sebagai syaitan kerana sifat mereka seperti syaitan di dalam menyesatkan. Syaitan ni diambil daripada perkataan syatana. Ada perkataan syutun, dengan makna al-ba'd, al-bu'du, jauh maksudnya. Syatana dengan makna ba'uda, maksudnya jauh. Jauh daripada apa? Jauh daripada kebenaran, jauh daripada kebaikan. Betul dipanggil syaitan. Jadi dinamakan mereka sebagai syaitan kerana sifat mereka seperti syaitan di dalam menyesatkan, dan kerana jauhnya mereka daripada kebenaran. Ini kerana asyutun bermaksud jauh, al-bu'd. Lepas tu kadang dipanggil telaga ni panggil al-bi'rus syutun, dipanggil telaga syutun. Telaga syutun apa dia?
Maksudnya telaga yang jauh ke dalam. Faham? Itu bahasa. Maka digunakan kepada syaitan kerana dia jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kebaikan, maka dipanggil syaitan. Baik, siapa pemuka golongan munafik pada ketika itu? Pemuka mereka pada ketika itu ada 5 orang. Yang pertama Ka'ab bin al-Ashraf di Madinah Al-Munawwarah. Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf siapa dia? Ini ketua Yahudi. Yang nanti dalam sirah, kalau kita belajar nanti, kita akan jumpa macam mana Nabi SAW mengarahkan 2 orang sahabat untuk pergi bunuh Ka'ab bin Ashraf. Dan cara nak bunuh dia ada cara yang sangat istimewa dan luar biasa. Faham? Muhammad bin Maslamah yang bunuh Ka'ab al-Ashraf. Muhammad ibnu Maslamah. Sayyidina Muhammad bin Maslamah kebetulan adalah saudara sesusu dia. Daripada dulu di Madinah, dia saudara sesusu dengan Ka'ab al-Ashraf. Ka'ab al-Ashraf ni ketua Yahudi. Dalam riwayat sebut kalau dia masuk Islam, akan masuk Islam seluruh Yahudi Madinah. Maksudnya kuat pengaruh dia. Tapi dia tak mau. Dia ni cukup sombong. Itu bila Nabi SAW suruh kepada Sayyidina Muhammad bin Maslamah untuk pergi bunuh siapa yang akan menghentikan musuh Allah Ta'ala ni. Kerana tiap-tiap hari dia buat jahat kepada golongan muslimin. Tiap-tiap hari. Perancangan dia, kejahatan yang dia buat bersama dengan golongan munafik. Perancangan dia dengan munafik lah. Jadi Nabi kata siapa dia yang nak menghentikan kelompok ni. Maka Sayyidina Muhammad bin Maslamah angkat tangan, saya akan pergi ya Rasulullah. Pergi dengan seorang lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata beliau, ya Rasulullah, izin saya sebelum saya pergi itu, untuk kalaulah saya ada bercakap benda tak elok tentang kamu ya Rasulullah, saya terpaksa untuk cakap macam tu, minta izin ya Rasulullah. Dan Nabi kata silakan. Al-harbu khud'ah. Perang ini satu penipuan. Jadi dia kata terpaksa kadang-kadang dia nak sebut benda yang tak elok. Ya, tak ada benda yang tak elok pada Nabi, semua yang elok-elok. Cuma dia kata terpaksa cakap untuk nak bagi kawan tu yakin dengan dia. Nabi tak bagi perancangan apa. Nabi tak bagi tahu kepada Sayyidina Muhammad bin Maslamah, kata kalau kamu nak masuk, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni. Tak. Nabi serahkan kepada kebijaksanaan beliau untuk mengatur susun ataupun menyusun atur perjalanan nak masuk ke dalam tu. Jadi dia pun rancang kalau kita masuk pakai pedang, teruk kita. Maksudnya tak boleh. Karena nanti kalau masuk pakai pedang, orang nampak kita ni macam ada something, masuk ada benda. Jadi kita kena masuk tangan kosong. Jadi masuk tangan kosong sebagai teman. Dan mereka pun kenal, kata ni adalah saudara sesusu kepada Ka'ab al-Ashraf. Maka bila mana Sayyidina Muhammad bin Maslamah sampai di depan rumah Muhammad bin Ka'ab bin al-Ashraf, rumah dia besar, istana sampai lah ada, disimpan oleh kerajaan Saudi. Itu kita tak tahan, yang tu disimpan pula. Rumah sahabat semua dihentam habis semua, runtuh buang habis. Rumah Ka'ab al-Ashraf disimpan. Konon-konon katanya boleh bawa orang pergi tengok kau. Hanilah rumah Yahudi. Orang yang belagak dengan Allah Ta'ala, tengok jadi apa lah ni. Hak tu disimpan sangat. Ada seorang pakar juru ukur tanah, waktu pergi umrah dengan saya, dia kata, Ustaz, kenapa mereka kekal yang ni? Benda yang kalau kekal ni dan dia ada permis, anak cucu boleh mengaku kata tanah tu milik mereka. Jadi kalau Yahudi main kata ni cucu tok wan kami dulu, ni nak kata apa? Ni ada lagi bangunan tu, ada kamu yang simpan. Tapi kalau golongan muslimin boleh mengaku, tak ada apa. Datuk nenek dia pun tak ada rumah dah apa. Semua pun jadi hotel. Semua jadi bangunan sebelah-sebelah tu. Ada masjid yang duduk di bawah hotel. Ada rumah para sahabat yang dah masuk dalam kedai-kedai orang. Dia pun tak kisah yang tu. Yang kisahnya apa dia sekarang ni? Takut orang buat syirik. Takut orang buat apa syirik, apa benda tak tahu. Baik, tak apa, cukup tu. Cerita ini nak marah pula. Dia istana rumah dia, masya-Allah. Besar betul. Kalau kita pergi tengok rumah kalau besar tu kira dengan dinding dia, dengan ada telaga lagi dalam rumah. Jadi orang panggil apa, tempat tumpuan lah. Kalau ada telaga dalam rumah ni maknanya apa? Tumpuan.
Orang nak main ambil ayak. Yang maksud dia ni segala-galanya lah bagi masyarakat Yahudi di tempat. Baik, bila mana Sayyidina Ka'ab, Sayyidina Muhammad bin Maslamah sampai jadi tempat tersebut, ni ringkas cerita. Dan kemudian buat perbincangan, dan dia pun tanya khabar. Dia kata, kenapa kamu masuk Islam? Dia kata, teruk kamu masuk, tengok. Padahal kamu ikut agama kami, duduk dengan kami, kan kamu jadi elok lagi. Dia kata, itulah. Tak dapat apa, dia kata. Sayyidina Muhammad bin Maslamah pun ikut pergi lah. Kata, bila dia dah beritahu dah kat Nabi SAW. Dia kata, itulah. Dia tu Muhammad lah, Nabi SAW. Dia tu asyik suruh kami begini. Kami tak ada apa. Tapi dalam hati ni pedih ni bila cakap ni. Kerana dia orang yang beriman. Sahabat Nabi yang agung. Bukan orang biasa. Tapi pedih dalam hati ni kata. Lepas tu minta izin dulu dengan Rasulullah. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf tanya, kamu main nak buat apa ni? Itulah. Dia kata, kami ni cadang-cadang tu macam nak buat perancangan lah dengan kamu, dia kata. Kita nak buat kolaborasi lah. Kita nak kena serang mereka ni. Jadi kami main ni nak pinjam lah apa-apa yang patut boleh. Dia kata, kamu nak buat apa? Nak benda apa yang kamu nak pinjam? Dia kata, kami nak pinjam pedang lah. Kami nak pinjam pedang. Kalau buat main pedang daripada luar, masuk dalam, masalah nanti. Jadi buat macam mana? Guna pedang ni buat, duduk dalam. Kami nak pinjam pedang, dia kata. Baik, kata Ka'ab Ashraf, kalau macam tu kamu nak pinjam pedang, kamu nak balas apa kepada saya? Kamu nak apa? Kamu nak bagi apa balik sebagai gadaian kepada saya dengan sebab kamu ambil pedang daripada pihak kami? Kamu nak apa? Tanya. Kata, saya nak orang-orang perempuan muslimin. Kamu hantar perempuan-perempuan muslimin kepada kami bagi pedang. Apa kata Sayyidina Muhammad bin Maslamah? Kamu orang segak, kamu orang handsome, perempuan muslimin lekeh, tak sesuai dengan kamu. Perempuan muslimin ni lekeh-lekeh, semua warna lawa, tak segak apa lah. Tak kenal dengan kamu. Dia ni pula kaki puji. Muhammad Ka'ab Ashraf ni jenis kaki kena puji. Puji sikit dia melambung tu. Dia mahal. Dia tu macam mana? Kamu tak sesuai, orang perempuan tak sesuai, perempuan muslimin tak sesuai, mereka ni orang lekeh-lekeh, tak segak, tak comel. Kalau macam tu dia kata, saya nak budak-budak mereka, budak-budak lelaki hak kecil-kecil ni, di kalangan muslimin, saya nak jadi hamba, main duduk di tempat saya. Kata dia, pun tak kenal juga, tak sesuai dengan kamu. Dia kata, budak-budak ni lemah, lekeh, tak boleh buat apa. Kami tahu lah. Habis tu nak buat lagi. Katanya kita buat pertukaran, ada benda tukar, saya tak ingat dah dia tukar apa. Kan? Akhirnya bila dijanjikan waktu dia, maka malam yang dijanjikan tersebut, Sayyidina Muhammad bin Maslamah sebelum datang kepada kampung Ka'ab al-Ashraf ni, maka dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Pergi minta izin dengan Nabi, minta ampun dengan Rasulullah, dan minta Nabi doakan mereka. Dan kata beliau, ya Rasulullah, kalau ini pertemuan yang terakhir, doakan saya ya Rasulullah. Nabi bimbang, hari ni hari penentuan. Ka'ab Ashraf bukan orang lekeh-lekeh juga, dia pun ahli pedang juga. Ni orang ahli perang. Ni bukan orang lekeh-lekeh. Badan dia tinggi, besar, tegap orang dia. Jadi akhirnya Nabi SAW doakan dengan kebaikan kepada Sayyidina Muhammad bin Maslamah dengan seorang lagi sahabat, dan mereka pun pergi. Sampai di depan rumah Muhammad bin Ka'ab al-Ashraf, Sayyidina Muhammad bin Maslamah bagi salam. Tak bagi salam tu lah. Bagi salam apa? Dia Yahudi. Dia kata, Ka'ab, turun. Ni tengah malam ni. Turun, dia kata. Ka'ab pun bersiap waktu tu. Nak turun ni. Isteri Ka'ab, Yahudi. Perempuan Yahudi. Dia kata apa? Tak payah turun apa. Saya pelik ni. Suara tu suara lapak darah tu. Maksud tak ni? Orang Yahudi punya insting. Dia punya sense dia malam tu. Dia boleh tahu dah. Kerana dia pun terlibat dengan perang. Dia pun hidup zaman tu. Dia dengar suara Muhammad bin Maslamah. Dia tahu dah ni suara yang nak bunuh suami dia. Sengat suara dia. Dia boleh tahu dah ini orang datang dengan tujuan apa. Sakan dia pun. Walaupun Yahudi. Dia turun, dia kata. Muhammad bin Maslamah kata, Ka'ab Ashraf kata,
Macam mana saya tak turun? Ni saudara saya. Kamu tak kenal Muhammad bin Maslamah? Ini saudara saya sesusu. Takkan dia nak bunuh saya? Nah, kami dah ada perancangan baik. Nah, dia kata. Dia pun turun. Dan kemudian bawa pedang yang telah dijanjikan. Kemudian diserah kepada Sayyidina Muhammad bin Maslamah. Sayyidina Muhammad bin Maslamah pun sambil duduk jalan dengan dia. Masuk dalam kebun kurma. Tengah malam ni. Dia masuk. Kemudian Muhammad bin Maslamah dah janji dengan kawannya. Dengan sahabat seorang lagi. Bagi tahu kata, nanti aku akan puji dia. Dan aku akan buat cium kepala dia. Masa aku cium kepala dia tadi, jangan lengah lagi, pancung dia terus waktu tu. Faham tak? Di tengah jalan tu dia pun puji, Masya Allah, kamu ni hebat. Betul. Wangi kamu malam ni, dia kata. Pakai minyak wangi apa? Dia pun habak minyak wangi sekian-sekian. Boleh nak bau sikit tak? Dia pun ambil kepala, tarik kepala. Kamu ni tinggi. Tarik kepala turun, elok nak cium, buat isyarat. Terus sahabat tadi angkat, pancung. Bila nak pancung tadi ni, memang terkena dan mati. Tapi sebelum tu sempat juga dia tetap dulu kaki sahabat ni. Ya, dia tetap dulu kaki. Sempat. Pak Nur ni laju. Dia kena nak mati pun dia tetap lagi. Dan dia mati. Kepalanya dibawa. Dibawa oleh Sayyidina Muhammad bin Maslamah. Sahabat tadi yang luka parah kaki dia. Dia kata, pergilah. Balik kamu, sampaikan salam aku kepada Nabi SAW. Dia kata, aku dah datang dengan kamu, dah lebih tinggal, dia kata. Maka dia pun papah sekali, dan waktu tu dengarlah suara golongan Yahudi waktu tu pakat keluar dan pakat kejar sahabat dua orang ni. Dan Alhamdulillah dengan berkat doa Nabi SAW mereka selamat dan sampai di depan Nabi SAW dan dilemparkan kepada Ka'ab al-Ashraf. Dan Nabi mendoakan mereka dengan kebaikan. Sampai waktu subuh di Madinah Al-Munawwarah. Bukan dekat rumah dia. Ka'ab al-Ashraf dia punya perkampungan dia dekat Quba. Zaman tu bukan ada kereta. Lu nak kena lari daripada Quba nak balik ke Madinah Al-Munawwarah bukan dekat. Depa dengan ada kuda, dengan ada unta, apa semua sekali. Tapi diselamatkan oleh Allah pada malam tersebut, mereka kembali. Cerita dia panjang. Saya ringkaskan tadi. Nanti kena buka balik dan baca kitab tersebut. Kitab sirah nanti kita akan tengok secara panjang lebar. Jadi Ka'ab bin Ashraf salah seorang daripada pemuka Yahudi yang menjadi panutan dan perhatian golongan munafik. Yang kedua Abdud Dar di Juhainah. Di satu tempat nama Juhainah. Yang ketiga Abu Burdah di Bani Aslam. Yang keempat Auf ibn Amir di Bani Asad. Yang kelima Abdullah ibn Sauda di Syam. Satu riwayat sebut Abdullah ibn Al-Aswad. Jadi saya tengok dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Kata beliau Abdullah bin Al-Aswad. Abdullah bin Sauda. Abdullah bin Aswad disebut dalam kitab Hasyiah Al-Imam As-Sawi ala Jalalain. Jadi saya tukar kepada Abdullah bin Sauda. Jadi kesemua mereka ini adalah para bomo yang membela jin dan syaitan. Dan mereka inilah ketua-ketua yang menjadi perhatian dan menjadi panutan kelompok munafikin. Sebab tu bila disebut wa idza qalu ila syayatinihim, bila mereka kembali kepada syaitan mereka, siapa syaitan ni? 5 orang tadi. Ini ketua-ketua dia. Yang mereka akan pergi selalu berhubung dan bertanya dan juga memaklumkan perkhabaran golongan muslimin kepada kelompok ini. Qalu, kata mereka itu, iaitu kata mereka itu kepada para pemuka mereka itu. Kata mereka itu apa dia? Iaitu tafsirannya kata mereka itu kepada para pemuka mereka itu. Inna ma'akum, bahawa kami serta kamu pada agama. Jadi perkataan ini, cuba perhati tengok. Disebut oleh mereka di hadapan para pemuka musyrikin bagi mengelakkan daripada mereka dituduh telah bergabung bersama golongan muslimin. Jadi bila mana mereka temu balik dengan ketua-ketua mereka ni, syayatinihim ni, maka mereka ni akan kata, betulkah kamu dengan kami? Tengok duk baik aja dengan Muhammad, dengan pengikut dia. Pergi mana pun duduk, dalam masjid duduk sekali, majlis ilmu dia pun kamu ada. Betulkah kamu dengan kami? Maka mereka pun jawab, inna ma'akum. Cuba tengok. Penggunaan perkataan mereka kepada syayatinihim dengan perkataan mereka kepada golongan muslimin. Ingat bila dikata wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dia tak sebut inna amanna.
Amanna, kami beriman, tak ada takkid apa. Maksudnya apa dia? Kami beriman. Tapi lah hati bohong. Tapi kepada golongan musyrikin, kepada golongan ni syayatinihim tadi, bila jumpa aja apa dia? Guna dengan takkid. Inna ma'akum. Sesungguh-sungguhnya kami bersama dengan kamu. Sungguh-sungguhnya guna. Tengoklah. Ketika mereka menjawab kepada golongan mukminin, mereka hanya menyebut amanna tanpa meletakkan apa-apa penguat bagi ucapan mereka itu, dengan harapan dapat mengelabui pandangan mukminin bahawa mereka bersama golongan ahli iman. Namun ketika bertemu dengan para pemuka mereka, lalu disebut inna ma'akum. Ni saya baca apa ni? Hak kita ni tafsir. Ni saya akan beritahu, saya tengah buat tafsir kepada hasyiah kepada Nurul Ihsan. Ni tengah buat. Doa lah bagi siap tahu bila nak siap tak tahu. Kalau seminggu sekali satu ayat, boleh tahan juga bila nak habis. Jadi apa ni, tonton cari dalam kitab memang tak jumpa lah. Ustaz baca macam ayat kitab mah dah sebenarnya tulis. Saya tulis dengan ayat kitab. Terus. Lepas tu ni terus nanti dicetak. Terus ditulis oleh apa ni, tim Akademi Jawi di Kuala Lumpur. Nanti akan terus dihantar. Mereka akan terus catat balik. Tulis balik apa yang saya tulis ni. Nanti bila sampai siap surah Al-Baqarah, keluar surah Al-Baqarah dulu contohnya. Macam tu. Ya. Sebab tidak ada lagi tafsiran apa ni hasyiah bagi tafsir Nurul Ihsan. Ini perlu kepada syarah. Perlu kepada syarah perkataan dalam tafsir Nurul Ihsan. Kerana ada perkataan yang dipilih oleh Imam Syekh Muhammad Sa'id Omar Khatib, yang beliau pilih salah satu pandangan daripada pandangan mufassirin. Maka saya sebutkan beberapa pandangan lagi, dan ada kadang saya memilih pandangan lain daripada apa yang beliau pilih. Nanti kita tengok pada ayat yang seterusnya. Jadi ketika mana mereka menjawab kepada golongan mukminin, mereka hanya menyebut amanna tanpa meletakkan apa-apa penguat bagi ucapan mereka itu, dengan harapan dapat mengelabui pandangan mukminin bahawa mereka bersama golongan ahli iman. Namun ketika bertemu dengan para pemuka mereka, lalu disebut inna ma'akum, dengan diletakkan kalimah inna sebagai penguat kepada kenyataan bahawa mereka hakikatnya adalah kufur. Dan ini dikuatkan lagi dengan ucapan mereka yang dihikayatkan oleh Rabbul Jalil, innama nahnu mustahzi'un. Tengok, bukan satu je perkataan. Dengan mukminin bila sebut bertakwa kamu kepada Allah, qalu amanna. Tengok, daripada kami beriman, satu je. Dan bila main ayat ni, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, digunakan dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah makna daripada al-istimrar wad dawam, untuk menunjukkan kata berterusan dengan kejahatan. Faham? Tapi kalau guna dengan apa ni, kepada mukminin tadi guna apa? Amanna, digunakan dengan fi'il, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni apa dia? Perlu tajaddud, perlu pada pembaharuan. Waktu tu je sebut, lepas tu dah. Tapi mereka guna kepada golongan kufar, kepada golongan tadi ni, syaitan-syaitan mereka tadi, digunakan dengan jumlah ismiyah. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nak bagi kita kata ni, sungguh kami dengan hampa. Kami ni hanya mengolok-olok ya. Hanya kami berbuat olok-olok sekalian dengan menzahir iman. Jadi maksud olok-olok tadi apa dia? Sesungguhnya kami hanya memperbodohkan Muhammad dan para sahabatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perangai mereka. Ini sikapnya mereka ketika mana bersama dengan golongan muslimin. Tengok dalam ayat ni sahaja, kalau kita faham betul-betul, kita akan tengok betapa buruknya perangai munafik. Perkataan mereka amanna, perkataan mereka kepada golongan munafik, kepada golongan syaitan mereka dengan sebut inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau faham bahasa Arab, kita akan tahu kata ish, buruknya perangai mereka, huduhnya mereka punya akhlak. Karena itu mereka diletakkan di tempat yang paling bawah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Satu lagi ayat. Dah halang-halang dah baca ni, tapi panjang ni. Kau nak tangguh minggu depan ni. Ni boleh tahan juga. Satu ayat tadi saja pun dah dekat setengah jam, kat 40 minit. Tak lagi baca Syamil lagi jadi sikit pula lah.
Jadi kita tangguhlah tu. Tangguh minggu depan ni ayat yang ke-15. Allahu yastahzi'u bihim. Kan mereka kata inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kemudian Allah Ta'ala jawab Allahu yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala itu yang mengolok-ngolok dengan mereka itu. Baik, apa makna mengolok-ngolok bagi Allah? Ni panjang syarahan dia. Kerana perkataan mengolok-ngolok tadi, apa makna dia? Istihza' bagi Allah Ta'ala. Adakah istihza' dengan makna yang layak bagi Allah ataupun tidak layak bagi Allah? Itu dipanjang perbahasan dia. Nanti kita akan bahas sebab ni ada masuk ilmu balaghah dan juga perlu kepada pemahaman dalam ilmu bahasa Arab. Barulah kita boleh faham istihza' yang dimaksudkan dengan ayat Allahu yastahzi'u bihim. Agar kita tidak tersalah dalam fahaman kita meletakkan maksud kepada kalamullah subhanahu wa ta'ala dan beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Baik. Itu minggu depan insya-Allah. Boleh noh? Bukan tahu semua hari ni, bukan duk ingat pun. Cerita-cerita kami tak ingat Ustaz. InsyaAllah ingat kot noh. Sebab tu kita ni sunat lepas habis baca kitab dan sebagainya ni, kita disunatkan untuk buat apa? Selawat dengan selawat Al-Imam Syafi'i. Kita sunat selawat Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana selawat dengan selawat Al-Imam Syafi'i akan, kata para ulama kita, akan memudahkan kita dan juga tidak akan menyebabkan kita lupa dalam pengajian kita pada hari tersebut. InsyaAllah.